الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas peluang yang telah diberikan kepada kita, kita dapat lagi sama-sama duduk dalam satu majlis bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkena pula ataupun bersempena pula dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada hakikatnya, kalaulah tak kerana kelahiran Nabi, kerana kewujudan baginda, kita tidak langsung mampu mengetahui apakah makna iman, makna Islam dan juga makna ihsan. Bahkan kita tidak akan langsung mampu mengucapkan dua kalimah syahadah, betul tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang ajar? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mampu nak solat, kita tak mampu bahkan untuk melakukan apa-apa kebaikan langsung. Sebagaimana yang diketahui bahawa sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, manusia ni dalam keadaan apa? Keadaan tunggang terbalik. Gila, tak tahu nak kata apa. Kan? Memang teruk sangat keadaan manusia waktu itu. Iaitu antara kewafatan ataupun diangkatnya Nabi Isa, sehinggalah kelahiran Nabi itu jangkaan masanya 500 tahun. 500 tahun. Maksudnya terpotongnya wahyu itu berapa tahun? 500. Dalam keadaan 500 tahun itulah habis kitab Taurat kitab Injil diseleweng, Sehingga Syekh Hasan Ali Nadwi ni dalam kitab dia Maza khasiral alam bi hitatil muslimin. Maksudnya apakah yang manusia akan rugi ataupun umat manusia ni akan rugi tak kalau umat Islam ni jatuh. Sekali lagi tajuk tu memang menarik. Buku dah diterjemah kan. Maksudnya apakah yang umat manusia ni akan rugi tak kalau umat Islam ni jatuh. Iaitu kita kata Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebabkan keselamatan bagi masyarakat keseluruhannya. Yang ditunjukkan oleh Syekh Basani overview daripada India, China sampailah ke barat, iaitu Eropah. Kita kata bagaimana Eropah dalam kejatuhan sistem politik, kejatuhan sistem sosial, kerosakan akhlak, menyembah berhala, perempuan dihina, lelaki dijadikan hamba dan sebagainya oleh pemerintah dan sebagainya. Dan tanah Arab bagaimana biasa kalau anak-anak perempuan dilahirkan ditanam hidup-hidup kan. Kemudian orang-orang India pula dalam keadaan hidup dalam kasta Brahma, kasta Kshatriya, lepas tu kasta sampailah Paria, Al-Purnggi sebagainya. Al-Purnggi pun ada, itu kasta saya tambahlah kan. Kasta teruk betul-betul yang keadaan tu. Dan kemudian Cina dalam keadaan pening habis kan, orang bunuh sama sendiri apa sebagainya. Datang cahaya daripada mana? Daripada tanah Arab, membawa satu hidayah dan juga petunjuk untuk kesejahteraan umat manusia sekaliannya. Ini yang kita baca ni kesemuanya berkaitan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi insya-Allah kalau lepas kita baca ni berkaitan dengan hadis ni, kita tahu juga berkaitan dengan syama'il kan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam rupa fizikal baginda, handsome-nya baginda, kacaknya baginda, sempurnanya baginda, daripada zahir dan juga luaran baginda menandakan pada kesempurnaan pada batin dan juga dalaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kalau moga-moga selepas ni apabila kita
baca hadis 40 ni berkenaan dengan ajaran Nabi SAW, kita tidak tinggal satu benda lagi yang penting, iaitu kita kenal bagaimana jiwa yang membawa ajaran tu. Ni apa, Nabi SAW yang bawa ajaran tu, bagaimana sifat rahmat baginda, bagaimana sifat lembut baginda, bagaimana sifat kasih baginda Rasulullah SAW kepada apa? Umat manusia. Itu penting tu. Kadang-kadang kebanyakan pendakwah-pendakwah yang lain ni sekarang ni baca banyak ajaran Nabi kan, hafal Al-Quran, hafal hadis, cakap fiqh, cakap tauhid, cakap apa, tapi jiwa tidak memahami bagaimana Nabi SAW bawa ajaran tersebut. Bagaimana susah payah kena baling batu sampai berdarah sepatu, sampai sepatu tu apa? Berkocakan darah Nabi SAW. Itu baginda Rasulullah SAW. Dan kemudian bagaimana Nabi SAW dibaling batu, tak kala apa? Tak kala dibaling batu oleh orang-orang Quraisy ni, Nabi SAW tahan darah tu dan lap kepada baju dia. Tak mau apa? Tak mau darah itu menitik ke tanah ni. Sebab kalau darah Nabi menitik ke tanah, akan apa? Murka habis alam ni. Tak, Nabi tak mau benda tu, tak mau. Tak mau supaya apa? Supaya masyarakat ataupun umat manusia ni dalam keadaan baik. Dan insya-Allah dakwah itu akan sampai dalam keadaan yang baik juga dan stabil. Itu Nabi SAW. Kalau boleh Nabi nak tunjukkan, kalau boleh Nabi nak tunjuk sejak daripada apa? Daripada zaman Mekah lagi Nabi dah angkat senjata dah, kalau boleh kan. Nabi dah nama Nabi. Doa pun dah pergi terbalik bumi. Kan? Tapi kenapa Nabi SAW tak doa? Kenapa Nabi SAW tak buat pedang bunuh semua orang? Kenapa Nabi SAW tidak buat kontroversi, tak buat konfrontasi, tidak menyerang secara? Tak. Kerana Nabi SAW membawa ajaran itu dengan apa? Jiwa dia. Apabila hati bercakap dengan hati, dia akan kekal. Tapi apa mulut bercakap, apa telinga mendengar, kadang-kadang boleh lupa. Itu Nabi SAW mengajar kita apa? Slow berdakwah. Sebagai apa? Tauladan kita insya-Allah untuk sama-sama kita membawa ajaran Nabi SAW dengan apa? Dengan cara yang terbaik, dan kemudian apa? Kemudian menarik orang-orang ni ke arah apa? Ke arah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bukanlah, kadang-kadang masalah ni kita nampak sepatutnya wasilah, benda yang menjadi wasilah kepada agama itu kita anggap sebagai apa? Matlamat. Matlamat. Benda yang kita kata, yang kita anggap ialah paling biasa sekali, kita kata, oh, saya nak harta, supaya dengan harta tu saya nak apa? Nak bagi derma kepada orang, kan? Tapi kadang-kadang berlaku sebaliknya, itu harta tu jadi apa? Matlamat dia. Begitu juga dengan isu, minta maaf kalau saya katakan berkenaan dengan politik ni. Asalnya ya baik, tapi apa jadi matlamat tu? Di matlamat tu. Maksudnya kalau tak ada negara tak boleh langsung nak buat Islam. Mana ada? Nabi SAW macam mana dia tunjuk di Mekah? Nabi SAW macam mana baginda tunjuk di Habsyah? Baginda tunjuk di Madinah? Bagaimana yang kita sebenarnya perlu kaji dan juga analisis. Yang pertama bermula dengan jiwa Nabi SAW, dan seterusnya kepada apa? Kepada praktik Nabi SAW dekat mana? Dekat muka bumi. Saya nak bagi satu benda yang penting. Kadang-kadang apabila kita baca dalam Al-Quran berkenaan dengan laknat orang, mengkafirkan orang, bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengkafirkan orang kan, ataupun melaknat orang, menyuruhkan supaya berperang. Tapi bagaimana Nabi SAW ajar kita ni, nak kata benda penting, ajar kita untuk apa? Untuk praktikkan ajaran Nabi, ajaran Allah Taala tu dekat muka bumi ni. Ada benda penting, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala suruh ataupun perintahkan supaya Nabi SAW bunuh kesemua orang munafik. Dan waqtuluhum, Nabi Allah Taala kata waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. Hadis ayat Al-Quran ini berkatakan bahawa waqtuluhum, bunuh mereka semua dan usir mereka semua daripada tempat mereka. Dia kata kepada siapa ni? Orang munafik. Dan Nabi SAW suruh apa? Allah SWT suruh Nabi buat macam tu. Tapi bagaimana Nabi SAW nak mengajar kepada umat dia bagaimana mempraktikkan hukum Allah Ta'ala kat muka bumi ni. Bukan kita boleh buat ikut suka, bukan kita boleh buat apa, buat makan macam pala kita sendiri, tak. Tapi Nabi kata apabila ditanya berkenaan dengan orang munafik ni,
Sayyidina Umar kata, kenapa kita tak bunuh ya? Sebagaimana yang disebut oleh perintah Allah Ta'ala, bunuh orang munafik ni. Nabi jawab mudah, sikit yang mudah. Itu apa? Aku tak mahu untuk orang kata aku bunuh sahabat aku. Bagaimana? Nampak tak praktik? Nabi kata aku tak mahu supaya apa? Orang alah Azam. Kan Azam perah hero-hero. Kan aku tak mahu untuk apa? Untuk orang apa? Orang kata aku bunuh sahabat aku ni. Nampak tak? Bagaimana kalau kita okey, oh ni Allah dah suruh bunuh ya kan? Pancung kan? Tetak, tikam, usir, tu dia kita. Laknat, celaka, tu. Tu dia lebih sensor lebih. Kan? Tapi bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita apa dia? Rahmat itu dahulu dalam jiwa, dan kemudian nak praktik mesti berdasarkan apa? Mesti berdasarkan bagaimana kita tengok realiti kita, image kita. Supaya apa? Supaya kita tak mau agama ini disalahfahami oleh orang. Agama kita ni berdarah, agama kita ni sekian. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pandangan dia tuju pada apa? Pada melaksanakan ataupun mempraktikkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak belajar daripada apa? Daripada apa? Hadis 40 ni. Tapi sambil tu kita campur dengan syama'il. Dia tak boleh kena hadis 40 saja, dia kena tambah syama'il sikit. Dia dia kena dus. Baru jadilah. Okey. Boleh faham tak? InsyaAllah. Jangan sedap. Jadi insyaAllah saya rasa kita nak bagilah sebabkan guru saya iaitu Al-Fadhil Ustaz Azam ada minta Ustaz Azam lah bacakan sedikit hadis, beri keberkatan pada majlis ni lah. Sebenarnya idea asal buat kelas intensif ni adalah idea Fadilah Ustaz Azam bin Bahdur. Saya ikut je lah sebagai adik tadi. Saya dengan Ustaz Azam ni macam adik-beradik lah. Kami macam adik angkat, muka sama kan? Ustaz Azam sama tak? Dia memang kata muka saya sendiri, tapi kerana beradab dengan guru saya, bahasa saya tak sanggup lah kata macam tu kan. Jadi saya kenalkanlah pada yang tak kenal lagi, Fadhil Ustaz Azam, keluaran daripada Institut Fatwa Mesir, dan antara orang yang diberi peluang untuk mengajar di Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar ni orang biasa. Jadi insya-Allah kita ambillah manfaat daripada Fadhil Ustaz Azam supaya dia syarah sikit. Kan walaupun berapa satu hadis ke dua hadis ke boleh ambil insya-Allah kan. Kita minta Ustaz Azam sikit syarah. Saya buat puasa salah mampu lawak-lawak ni kan. Kita bagi Ustaz Azam lah. Insya-Allah Fadhil Ustaz Azam minta dia lah. Insya-Allah mai ke depan untuk syarahkan sikit, saya duduk belakang mengaji. Tafadhal mashkur. Ha?